Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan tekanan atmosfera pada altitude yang tinggi. Okey, jadi kita ambil satu situasi di mana kita ada gunung. Okey, andaikan ini gunung yang mana puncak dia sangat-sangat tinggi. Okey, puncak dia biasa kalau gunung ini berkilometer lah, okey, 2 kilometer ataupun ke atas dan sebagainya. Okey, dan juga kita ada paras laut. Okey, paras laut ini adalah paras yang biasalah, paras normal ataupun paras di mana kita ada air laut. Okey. Jadi persoalan kita adalah bagaimana tekanan atmosfera ini dia berubah, okey, dengan ketinggian. Ataupun kita mungkin boleh tanya, adakah tekanan atmosfera kalau kita berada di atas gunung ini, okey, kita berada di puncak gunung dan juga kita berada di paras laut, adakah tekanan atmosferanya sama ataupun berubah? Okey, jadi itu persoalan dia. Jawapannya adalah dia berubahlah. Okey, tapi bagaimana dia berubah? Itu persoalan kita adalah bagaimana tekanan atmosfera berubah. Okey, kalau kita buat eksperimen memang kita tahu bahawa tekanan atmosfera tidak sama. Okey, pada ketinggian yang berbeza, nilainya adalah berbeza. Cuma kita nak tahulah bagaimana dia berubah mengikut altitude ataupun ikut ketinggian. Okey. Jadi ringkasnya adalah bila kita berada di paras laut, tekanan atmosfera kita adalah tinggi. Okey, cikgu buat macam ni. PA laut. Okey, PA laut maksudnya ini adalah tekanan atmosfera dekat laut dan juga ini adalah tekanan atmosfera dekat gunung, okey, dekat puncak gunung. Okey. Jadi hubungan dia adalah P dekat gunung, okey, tekanan atmosfera dekat puncak gunung adalah lebih kecil. Okey, ini bermaksud simbol lebih kecil berbanding dengan tekanan atmosfera dekat laut. Okey, maksudnya dekat laut ini tekanan atmosferanya lebih tinggi berbanding dengan tekanan atmosfera dekat puncak gunung. Okey, seterusnya anda mungkin tanya, kenapa dekat sini tinggi? Kenapa dekat sini rendah? Bukankah kalau ikut rumus P bersamaan dengan H rho G, okey, ini adalah tekanan untuk cecair ataupun benda lir, termasuklah tekanan atmosfera. Persoalannya adalah kenapa bila tinggi dia kurang? Okay, bukankah kalau ikut H ni lagi tinggi, lagi besar dia punya tekanan, kan? Itu ikut logik kita lah. Okey, jawapannya adalah dia memang betul apa yang anda maksudkan, iaitu bila H makin tinggi tekanan. Tetapi kita kena tahu di mana H ini. Okey, dari mana kita nak ukur H ini. Okey, adakah kita ambil H ini adalah H kosong dan ini adalah H contoh 2 km ataupun sebenarnya berbeza. Okey. Jadi untuk atmosfera ini dia punya ketinggian, okey, sama juga macam air laut. Okey, kita ambil contoh. Sebelum kita masuk kepada atmosfera ni, cikgu nak bawa contoh air, okey, dalam kolam. Kemudian kita akan patah balik kepada atmosfera supaya anda faham apa yang kita maksudkan dengan ketinggian ataupun H pada rumus kita ini. Okey, jadi andaikan kita ada air kolam. Okey, air kolam dan kita ada kolam lah. Okey, kemudian anda berada di sini dan sebagai contoh ini kedalaman dia adalah 2 meter. Kemudian anda turun ke bawah ini. Okey, kita bandingkan dekat sini dengan dekat bawah, mana yang lebih tinggi tekanan dia. Sebelum ni cikgu ada ceritakan bahawa H kita merujuk kepada H daripada paras air, okey, paras dekat atas ini sehingga ke bawah. Maksudnya H ini dia ukur mengikut graviti. Okey, dia mengikut graviti. Jadi graviti kita tarik ke bawah, maka H kita itu dia ikut daripada atas ini ke bawah. Maksudnya dekat sini H dia kosong. H dia kosong ataupun H dia kecil lah berbanding dengan dekat bawah ni bila H dia bertambah. Jadi tekanan dekat bawah ni ataupun tekanan air dekat bawah ni adalah lebih tinggi berbanding dengan tekanan dekat atas ni, dekat paras air dia. Okey, sekarang kita balik semula kepada atmosfera. Okey, kita balik semula kepada atmosfera. Jadi untuk atmosfera, kita punya H ni dia merujuk kepada atmosfera bumi. Okey, ini adalah bumi, andaikan ini adalah bumi dan kita tahu bahawa keliling bumi itu, cikgu gunakan warna hijau sebagai contoh. Keliling bumi ini kita ada atmosfera. Okey, kita ada atmosfera mengelilingi bumi dan di luar atmosfera tersebut, okey, di bahagian ini adalah ruang kosong lah, angkasa kita yang vacuum. Okey, tidak ada apa-apa dekat sini. Okey, sebabnya dia adalah vacuum. Jadi, kita punya ketinggian yang kita rujuk dekat sini, atmosfera kita merujuk pada dekat sini lah. Dekat sini adalah kosong. Okey, dan bila kita berada di paras laut, dia punya ketinggian dia bertambah. Sebab itu, kita dekat laut lebih tinggi berbanding dengan, tekanan kita lebih tinggi berbanding dengan tekanan dekat puncak gunung. Sebab puncak gunung ini dia berada tinggi sikit. Kalau kita lukis dekat bumi ini, okay, cikgu andaikan ini adalah puncak gunung.
Jadi bila kita ada dekat puncak gunung, kita punya ketinggian kita adalah kecil berbanding dengan dekat paras laut. Okey, ingat H kita itu bukan diukur daripada laut, tetapi untuk kes atmosfera kita ukur daripada paras dekat mana atmosfera kita itu dia berhenti ataupun dia terpisah dengan angkasa dekat luar. Okey, berbeza dengan air laut, kalau tekanan laut kita ambil daripada paras laut turun ke bawah. Okey, ataupun dalam erti kata lain kita ikut graviti kita. Jadi lebih dalam, okey, mengikut graviti, maka H kita akan semakin tinggi. Jadi untuk tekanan atmosfera pada altitude tinggi yang dekat atas gunung lebih besar daripada yang dekat paras air laut. Okey. Jadi ini yang anda kena tahulah. Okey, dan ingatlah kenapa dia lebih tinggi. Kalau anda tanya kenapa lebih tinggi ini lebih kecil sedangkan H lebih besar. Okey, jadi cikgu dah jawab tadi. Dan yang seterusnya, okey, dua benda je kita nak tengok dalam video ni. Yang pertama adalah berkenaan dengan tekanan dia dan yang kedua adalah kesan dia. Okey, kesan bila kita berada pada altitude yang tinggi. Okey, jadi kesan dia, kesan bila kita berada dekat altitude yang tinggi adalah, ingat atmosfera kita dekat bawah ni dia tebal. Okey, dia banyak kerana graviti kuat dekat bawah ni. Graviti lebih kuat berbanding dengan dekat atas sini. Dan tekanan dekat bawah ni pun lebih tinggi berbanding dengan tekanan dekat atas gunung. Okey, jadi maksudnya dekat sini lebih banyak atmosfera. Maksudnya kita punya oksigen lebih banyak. Okey, ingat 78%, nitrogen ada 21% oksigen yang anda belajar dalam kimia, tak salah cikgu. Dan juga gas-gas lain. Jadi dekat bawah ini dia punya gas dia lebih banyak berbanding dengan dekat atas gunung. Maksudnya dekat sini oksigen kita paras normal ataupun paras yang biasa kita bernafas. Tapi bila kita naik dekat gunung dan terutamanya gunung yang tinggi sebagai contoh Gunung Kinabalu ataupun gunung tertinggi seperti Gunung Everest, bila kita berada di atas ini dia punya atmosfera dia berkurang. Okey, semua ini berkurang. Maksudnya oksigen dia pun berkurang, nitrogen berkurang, jadi tekanan dia pun berkurang. Bila oksigen berkurang, kita akan, yang pertama kesannya adalah susah untuk bernafas. Okey, susah bernafas. Kenapa susah bernafas? Kerana oksigen kurang. Okey, jadi kita akan tercungak-cungak lagi lah. Okey, sebab oksigen kita berkurang. Dan juga bila kita susah bernafas, kita akan semakin banyak bernafas. Sebab bila kita nak bernafas itu oksigen kurang, kita terpaksa bernafas dengan lebih kuat supaya lebih banyak oksigen dapat masuk ke dalam badan kita. Dan juga kadar metabolisme kita tinggi. Dan juga tekanan kita kadang-kadang kalau kita naik terlalu tinggi, kita kena pakai oksigen mask. Okay? Kita kena bawa tangki. Biasanya kadang-kadang orang bawa tangki, okay, untuk dia bernafas lah bila dia naik ke atas sebab oksigen itu kurang. Dan juga kalau kita naik kapal terbang, okay, kalau anda naik kapal terbang sebenarnya lebih tinggi berbanding dengan gunung ni. Okay, Gunung Everest lebih kurang 8 km macam tu. Tapi kapal terbang boleh naik sampai 10 km ataupun lebih tinggi. Tak salah cikgu sampai 30 km dia boleh naik ke atas. Jadi kapal terbang ni dalam dia kita panggil dia telah pun ditekanankan ataupun depressurize. Maksudnya dalam ni tekanan dekat dalam kapal terbang adalah sama. Okey, dia akan buat supaya tekanan dalam ini lebih tinggi berbanding dengan dekat luar dan tekanan ni biasanya dia adalah sama dengan tekanan dekat paras air laut lah. Yang itu kita panggil sebagai dia telah pun depressurize. Maksudnya dia bagi tekanan dia sama macam tekanan dekat air laut supaya penumpang-penumpang dekat dalam ini dia tidak tercungak-cungak lah bila kita bernafas. Sebab itu bahaya kalau kita buka pintu kapal terbang itu ketika di atas kerana tekanan itu boleh keluar. Jadi kita boleh menyebabkan kita akan susah untuk bernafas. Okey, jadi setakat itu sajalah untuk video ni. Cikgu harap anda faham. Yang pertama, ingat balik berkenaan dengan tekanan, perbandingan dia atas lebih rendah berbanding dengan air laut. Dan juga kesan-kesan bila kita berada pada tekanan yang tinggi. Jadi setakat itu saja untuk video ni. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang.